Waktu itu jam hampir pukul 11 malam. Aku dan abang baru balik dari bandar. Jalan utama tutup untuk kerja pembaikan. Jadi abang teringat satu jalan singkat yang orang tua selalu larang. Jalan Getah Tua. Jangan lalu bila bulan malap. Malam itu langit memang gelap pekat. Cuma cahaya lampu kereta yang menembusi kabus nipis. Jalan tanah berlekuk-lekuk. Pokok getah tinggi menjulang dahan saling bersilang. Macam tangan memegang. Pada mulanya biasa je. Tapi dah 20 minit memandu. Masih tak nampak jalan utama. Pelik. Sepatutnya 5 minit je sampai. Gumam abang. Tiba-tiba kami nampak satu papan tanda lusuh. Tertanam separuh dalam tanah. Ke kampung dalam. 1 kilometer. Tapi kampung tu dah lama ditinggalkan sejak 30 tahun lalu. Tiada siapa tinggal lagi. Lalu lagi, nampak rumah kayu lama dengan lampu minyak menyala malap di tingkap. Bunyi orang bercakap-cakap macam gaya percakapan zaman dulu. Tapi bila pandang betul-betul, tak ada sesiapa. Cuma bayang-bayang dahan pokok yang bergerak di balik dinding. Tiba-tiba enjin kereta terhenti sepenuhnya. Telefon kami semua tiada isyarat langsung. Dari jauh terdengar bunyi basikal tua berderit perlahan. Semakin dekat dan dekat. Tapi tak ada sesiapa yang menunggang di atasnya. Kami diam berpeluh dingin. Tak berani bersuara. Abang cuba hidupkan enjin berkali-kali. Akhirnya berjaya bila dia berdoa dalam hati sekuat tenaga. Tanpa membuang masa, dia pusing balik ikut jejak asal. Dan baru sedar sepanjang jalan tadi tak ada satupun jejak tayar kereta. Kami di tanah basah. Kami tak pernah berani lalu jalan itu lagi sampai hari ini. Selepas nenek meninggal dunia, aku terpaksa duduk sendirian sekejap di rumah pusaka nenek di kampung. Sebelum pergi, nenek selalu pesan berulang kali dengan nada serius. Bilik di hujung sebelah kanan. Jangan sekali-kali buka pintu, walau bunyi apa pun dari dalam. Malam kedua aku tinggal di situ. Aku terjaga dari tidur nyenyak. Sebab bunyi ketukan perlahan dan berirama. Dari bilik itu, tok, tok, tok. Perlahan tapi jelas kedengaran walau pintu tertutup rapat. Aku abaikan dan cuba tidur semula. Tapi bunyi itu berulang tepat setiap jam. Hari ketiga rasa ingin tahu terlalu kuat menekan hati. Aku perlahan-lahan mendekati pintu dan memulas tombol pintu itu. Pintu terbuka sendiri dengan bunyi berkeriut panjang yang menakutkan. Di dalam bilik itu nampak kosong sepenuhnya. Cuma ada satu almari kayu lama yang tertutup rapat di sudut bilik. Tapi di lantai berdebu, nampak jelas kesan tapak kaki kecil, basah, bermula dari tingkap sampai terus ke depan almari. Bau bunga melati campur bau tanah basah yang kuat memenuhi ruang bilik itu. Tiba-tiba pintu bilik tertutup kuat di belakang aku. Gelap gelita terus. Aku tergamam di tempat, tak boleh bergerak walau satu langkah pun. Kemudian terdengar suara lembut, persis suara nenek masa muda. Kata nak jaga rumah ini. Kenapa langgar janji sendiri? Seketika kemudian, pintu terbuka semula sendiri. Aku lari keluar secepat mungkin. Tak berani masuk ke bilik itu lagi. Sejak hari itu, bunyi ketukan tak pernah kedengaran lagi. Tapi setiap kali lalu depan bilik itu, aku rasa ada mata yang memandang dari celah-celah pintu. Musim kemarau tahun itu sangat panjang dan terik. Tak turun hujan berbulan-bulan lamanya. Sungai di belakang kampung makin cetek. Akhirnya kering sepenuhnya sampai dasar sungai terdedah jelas. Penduduk kampung mula jumpa pelbagai barang lama di situ. Periuk tanah pecah, manik kaca berwarna-warni, dan keris berkarat yang tertanam lama. Orang tua kampung pesan, jangan ambil apa-apa barang dari situ. Itu barang milik penunggu tempat. Rakan aku, Wan tak percaya kata orang tua. Dia jumpa satu cincin tembaga berukir corak pelik di tengah dasar sungai. Terus bersihkan dan pakai di jari kelingking. Malam itu juga, Wan demam panas melampau. Meracau sebut nama-nama yang tak pernah kami dengar sebelum ini. Badannya makin kurus kering. Matanya cengkung dalam.
Nafasnya pun terasa panas membara. Satu malam, aku pergi tengok dia di rumah. Tingkap biliknya terbuka luas. Angin malam bertiup kencang masuk. Wan duduk tegak di atas katil, memandang lurus ke arah sungai dengan mata kosong tanpa berkelip. Dia panggil aku. Dia kata aku dah janji jadi kawan dia selamanya. Katanya perlahan dengan suara yang bukan suaranya. Keesokan harinya, kami bawa cincin itu kembali ke dasar sungai. Letak semula di tempat asal sambil berdoa minta maaf dengan tulus hati. Hari itu juga demam Wan turun perlahan-lahan. Dia kembali sihat seperti biasa. Sejak itu kami faham, tempat lama ada rahasia dan peraturan sendiri. Jangan sesekali ambil apa yang bukan milik kita, walau sekecil apapun.